yang saya rasa sangat bermakna lah sama camp ni. Jadi dan juga semualah peserta-peserta daripada pelbagai universiti, termasuklah universiti di tempat saya berkhidmat iaitu di KUI sendiri. Ahlan wa sahlan lah kepada semua, salam perkenalan daripada saya, Kamal Azmi bin Abdul Rahman daripada KUI juga. Jadi bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah mengurniakan kita banyak nikmat, dan pada petang yang berbahagia ni cuaca pun baik, kita dapat berjumpa dalam Zoom meeting ni lah untuk membincangkan tajuk berkenaan dengan pembinaan budaya ilmu dan tamadun. Jadi tajuk yang diberikan ni sebenarnya kalau ikutkan panel asal tu sesuai sangatlah. Datuk Prof. Halim bin Tamuri. Tapi bila dah diganti ni saya rasa berat beban tu nak pikul kan. Saya pun masih lagi belajar sebenarnya kan, tapi saya cubalah berkongsi dengan ilmu yang saya ada ni. Mungkin apa yang saya kongsikan ni pun mungkin semua dah tahu, tak apalah kita sama-sama revise balik kan. Dan yang penting saya daripada penerangan atau perbincangan ni saya dapat menambah input untuk diri saya sendiri juga sebenarnya, insya-Allah. Jadi seperti mana yang diterangkan daripada yang dijelaskan daripada pengerusi tadi, semua betul lah berkenaan dengan latar belakang diri saya. Jadi untuk menyambung perbincangan yang kita akan bincang berkenaan dengan tamadun ni, saya akan tayang slide lah untuk semua sama-sama kita tengok dan juga panduan kepada diri saya sendiri juga. Terima kasih ya. Rasa dah nampak Okey. Jadi di mana yang telah kita maklum tadi bahawa tajuk perbincangan pada hari ini adalah pembinaan budaya ilmu dan tamadun daripada perspektif Islam. Jadi saya kira tajuk ni memang tajuk yang berat dan besar lah untuk kita memahami tentang ilmu dan membina tamadun pada perspektif Islam. Apatah lagi ilmu ni adalah satu benda asas yang paling penting dalam kita nak, sebelum kita nak pergi lebih jauh tentang apa yang kita nak faham. Boleh dengar tak? Dengar kan? Saya takut, boleh takut internet kat sini kadang-kadang problem. Kalau ada tak dengar beritahu lah. Kurang sikit. Okey. Kurang sikit tak dengar. Sangkut-sangkut. Nampak. Okey. Nampak tadi itulah. Baik. Jadi saya cerita baliklah, maknanya ilmu ni adalah benda penting, benda asas ya, sebelum kita pergi kepada cabang-cabang kehidupan yang lain, termasuk untuk kita belajar tentang apa-apa subjek pun. Oleh kerana itu, kalau kita melihat kepada penulisan tokoh-tokoh ilmuwan Islam, sebelum dia karang sesuatu kitab, biasanya dia bahas tentang ilmu dulu. Kitabul ilm. Supaya pembaca faham, maknanya landasan ilmu yang kita nak bahas ni apa landasan asas dia. Contohnya kalau kita baca buku Ihya Ulumuddin pun Al-Ghazali tulis tentang ilmu dulu. Kalau kita baca Muqaddimah Ibnu Khaldun pun dia tulis tentang ilmu dulu. Jadi daripada situ pembaca dan kita akan faham. Jadi tajuk hari ini kira tepatlah, maknanya kita nak faham tentang ilmu dan juga tamadun. Jadi saya ada buat beberapa kandungan perbahasan untuk kita pergi satu persatu lah sebelum sampai kepada conclusion akhir nanti. Jadi kat sebelah tu adalah gambar kuis kan. Kalau pelajar kuis dia dah bosan tengok pelajar-pelajar yang bukan kuis, ini kuis lah sebelah tu. Baik. Jadi macam biasa kan, sebelum kita pergi kepada perbahasan yang lebih mendalam, perkara yang pertama kita kena lihat adalah tentang definisi kan, terminologi yang kita nak bahas iaitu tentang ilmu. Jadi ilmu ni daripada perkataan ilm yang bermakna pengetahuan ataupun alima bermakna mengetahui. Itu kalau kita nak lihat dari segi literal meaning ataupun maksud dari secara bahasa. Dan perkataan ilmu ni juga ataupun ilm ni juga di dalam bahasa Arab banyak lagi perkataan lain yang mana menjelaskan maksud yang hampir sama. Contohnya fiqh kan, pakai faham, kemudian fikr, fikir, dan dabbara menimbang, faham memahami,
Dan lawan kepada perkataan-perkataan ni pula adalah jahil. Jahil, bodoh. La yafqahun, la yaqilun. Ini semua membawa konotasi negatif. Bermaksud negatif. Iaitu mereka yang tidak mengetahui. Orang Arab jahiliah disebutkan jahil. Lawan kepada faham, kepada tahu. Sebab orang Arab jahiliah ni tidak memahami ataupun dalam bahasa lebih kasar maknanya bodoh. Kan? Bodoh sebab apa? Sebab dia melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ilmu. Daripada ilmu kita faham, contohnya dalam konteks Arab jahiliah kan. Bila kita ada anak, tak kiralah anak lelaki, terutama anak perempuan, kita kena jaga dia. Jaga maruah. Tetapi orang Arab jahiliah melakukan perkara sebaliknya. Anak perempuan dilahirkan maka ditanam. Jadi itu menunjukkan bahawa tindakan yang dia lakukan itu bercanggah dengan ilmu. Itu jahil. Jadi manakala ilmu ataupun orang yang berilmu itu memberikan satu konotasi yang positif. Maknanya kita perlu jadi orang yang berilmu. Jadi ini ilmu. Dan dalam konteks Islam juga, Allah ini adalah sebagai asal kepada segala ilmu. Maknanya apa yang kita nak tahu, apa yang kita perlu tahu, asal dia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada situ maka kita clear. Kita clear kan? Maknanya ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat maksud dalam yang diberikan oleh Profesor Nukaib Al-Atas kan, seorang cendekiawan Islam contemporary orang Malaysia kan. Apa dia kata? Ia adalah ketibaan makna ke dalam diri, yakni jiwa seseorang kan. Bahkan maksud ni pun kalau kita tengok maksud dalam kamus DBT pun dia letakkan maksud ni juga kan. Dan Allah sebut dalam Quran, Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha hingga akhir ayat. Menunjukkan bahawa ilmu tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam mengetahui berdasarkan kepada ilmu-ilmu, pengetahuan, maklumat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi begitu juga dengan kita. Maknanya kalau kita mengakui, mengiktiraf bahawa apa yang kita tahu itu datang daripada Allah, maka sifat-sifat sombong, ego bagi orang yang mempunyai ilmu, ego akademik kadang-kadang orang katakan, patutnya tak ada dalam diri seorang cendekiawan Islam. Kerana kita meyakini bahawa ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi Al-Atas juga membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Yang ini biasanya semua maklum ni kan. Maknanya ilmu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang diperolehi daripada insan berdasarkan usaha akliyahnya. Walaupun tadi kita sebut ilmu datang semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lihat ada dua pula cabang kan. Dan walaupun ada ilmu datang daripada usaha akal manusia itu, tetapi kita meyakini bahawa punca asal dia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang kita fikirkan yang datang daripada cerapan akal kita ataupun panca indera sendiri mesti dites, diuji berdasarkan kepada apa yang sampai daripada Allah iaitu wahyu. Jadi ilmu akli disebut datang daripada akal dan juga ilmu naqli iaitu datang daripada wahyu. Jadi ini perbahasan tentang ilmu. Jadi dalam Quran Allah sebut tentang ilmu dan tauhid. Ini penting kan. Maknanya ilmu itu dia disandarkan ataupun datang bersama-samanya itu adalah tauhid. Maknanya ilmu itu tidak free, dia datang dengan tauhid. Tauhid iaitu keimanan, kepercayaan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW di Gua Hira kan. Semua orang tahu kan, kalau kita baca sirah pun itulah kisah-kisah hadis Jibril tu kan. Jadi bila Jibril sampai memberikan wahyu kepada Nabi, Iqra kan. Iqra, bacalah. Bacalah ni untuk dapat ilmu lah kan. Suruh orang manusia membaca. Tapi dia tak berhenti di situ, Bismi Rabbik kan. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita mengkaji, bila kita membaca, bila kita cuba mencari maklumat, apapun, maknanya dia mesti disandarkan kepada prinsip tauhid, keimanan, ketauhidan, iaitu yakin Allah itu Esa. Semuanya datang daripada Allah. Membezakan antara Allah dengan manusia. Membezakan antara Allah yang mencipta dengan manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ciptaan Allah, makhluk seperti kita ni mempunyai tanggungjawab keabdian. Jadi bila kita berfikir sesuatu, kita faham bahawa sujud kita dalam solat tu kita apply dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita fikirkan mesti mempunyai ketundukan kepada apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang disebut sebagai membezakan antara hak dengan batil, benar dan juga salah. Seperti mana firman Allah, di mana saya sebut tu, yang di dalam slide tu kan. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Maknanya didatangkan kitab, yakni Quran itu untuk menjelaskan tentang ilmu, tentang petunjuk, tentang rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi inilah secara ringkas definisi tentang ilmu untuk kita faham kan, landasan kepada apa yang kita nak bincangkan seterusnya berkenaan dengan tamadun sebentar lagi, yang saya rasa dia lebih besar lah. Baik. Jadi kita selesailah perbincangan tentang ilmu. Kita pergi kepada perbincangan seterusnya, iaitu sejarah, kebudayaan, ilmu dan tamadun kan. Biasalah bila kita bahas sesuatu, kita tengok definisi, kita tengok sejarah kan, untuk kita faham sebelum kita pergi pada perbincangan lanjut. Jadi sejarah kebudayaan dan tamadun ni corak perbahasan dia pelbagai kan. Nak start dari mana, nak berakhir di mana. Tapi bila kita nak melihat tentang tamadun dan ilmu tu, kebiasaan yang saya bahaskan dia bermula daripada peradaban ataupun tamadun Yunani ya. Tanpa kita menafikan ada lagi lah tamadun-tamadun yang lain yang muncul mungkin lebih awal daripada itu ataupun seiring dengan tamadun Yunani. Jadi tamadun Yunani ini tamadun yang berkembang pesat, yang telah mencipta satu ketamadunan yang hebat, yang telah melahirkan tokoh ilmuwan yang ramai pada waktu itu kan. Tokoh cendekiawan, ahli falsafah, ahli fizik, ahli astronomi, banyaklah dan apa yang disumbangkan oleh tamadun Yunani juga telah mempengaruhi kepada pengembangan ilmu dan ketamadunan selepas itu. Jadi tempoh dia antara abad ke-6 hingga ke-2 sebelum Masihi, ataupun mungkin lebih awal daripada itu dan berakhir lebih lewat daripada itu atau lebih awal, itulah. Itu anggaran kasar. Jadi pada ketika ini tamadun Yunani ini telah melahirkan ramai tokoh kan. Antara yang biasa kita dengar lah. Antara yang biasa kita dengar, walaupun ramai lagi tokoh yang lain. Antaranya itulah 3 tokoh yang biasa didengar. Ahli falsafah, pemikir kan. Socrates, anak murid dia Plato dan juga Aristotle kan. Socrates bagaimana kisah dia melawan golongan sofis yang ada pada zaman dia. Kemudian dia dihukum mati, meminum racun kan, sehingga Plato sendiri menulis betapa kecewanya dia bila guru dia dihukum mati. Dan dia menyatakan bahawa demokrasi pun dah mati pada waktu itu. Demokrasi lahir di Yunani kan. Tapi Plato kata telah mati bila mana Socrates dihukum meminum racun. Plato telah macam-macam lah pemikiran yang telah lahir, sampailah Aristotle, logik Aristotle, dan logik Aristotle ni juga telah banyak mempengaruhi kepada pembentukan ilmu mantik kan. Di mana telah tertulis dalam kitab-kitab tokoh Islam selepas itu. Jadi kita akan lihat ini. Jadi selepas itu tamadun ni tamadun yang baru selepas itu terbentuk adalah tamadun Islam kan. Tamadun Islam ni telah mencapai tahap kegemilangan. Kadang-kadang ramai penulis yang menyatakan bahawa abad ke-6, ke-5 sampai abad ke-11 mungkin kan, antara kegemilangan zaman emas tamadun Islam, zaman kerajaan Abbasiyah terutamanya, dan akhir Umayyah tu. Jadi pada abad ini lahirlah ramai tokoh-tokoh cendekiawan Islam, ahli falsafah Islam, pemikir Islam yang mengembangkan ilmu, yang menulis kitab, menulis buku, dan buku-buku ini masih lagi dikaji, dirujuk berkali-kali sampai ke hari ini kan. Nak kata evergreennya penulisan mereka tu kan. Dan saya sendiri dalam pengajian saya sebelum ni pun saya menulis tentang seorang tokoh yang lahir pada zaman ini juga, iaitu Miskawayh. Merupakan seorang tokoh penting yang telah menulis berkenaan dengan falsafah akhlak. Antara yang terawal pada abad ke-9 dan ke-10.
Dan Miskawah ini juga telah diceritakan juga dia telah sempatlah berjumpa dengan Ibnu Sina yang masih muda pada waktu itu. Jadi tokoh waktu ni ramai kalau kita nak tengok sikit lah yang saya bagi. Jadi ini antara Muslim saintis yang lahir pada era itulah. Walaupun ramai lagi kalau kita nak letak semua, saya rasa tak cukup slide ni. Terlalu ramai. Dan dia bukan sekadar tokohnya ramai, bahkan cabang-cabang ilmu yang dikuasai oleh tokoh-tokoh ni pun banyak. Kalau kita nak list tu, terlalu banyak. Contoh Ibnu Sina, dia mahir manteologi, mahir dalam bidang medicine, mahir dalam bidang falsafah. Banyak kan. Ibn Rushd pun sama, lebih kurang kan. Al-Ghazali walaupun dia mahir dalam bidang falsafah, dalam bidang pengajian Islam, tapi pengajian Islam tu pelbagai cabang juga kan, usul fiqh, akidah, ilmu kalam, banyaklah tasawuf Jadi ini tokoh yang lahir pada era itu. Jadi kalau orang Islam ni kan, kalau ditanya tokoh siapa yang dia minat, kalau dia minat tokoh-tokoh barat contohnya, ataupun dia kata tak tahu nak minat siapa, saya rasa pelik lah kan. Sebab tokoh yang boleh kita pilih ni terlalu banyak sebenarnya orang Islam ni. Tapi tokoh yang paling tepat untuk kita pilih Nabi SAW lah. Sebab Nabi SAW ni manusia sempurna kan. Kalau dia suruh pilih 3 tokoh ni, banyak nama ni boleh pilih. Siapa saja yang kita nak pilih pada zaman ni. Zaman-zaman selepas tu banyak lagi tokoh contemporary pun ada kalau kita nak cari tokoh Islam. Baik. Selepas tu, kalau ada ni boleh teks lah kalau dia tak faham ke ataupun nak ulang ke, sekadar yang saya boleh jawab lah. Kemudian selepas pada tamadun Islam ni, pada zaman tamadun Islam ni, waktu ni Barat berada pada zaman gelap kan. Berlawanan lah kalau di zaman tamadun Islam ni, kita cerah tamadun kita. Banyak penemuan, banyak tokoh lahir. Tapi tamadun Barat berada pada era gelap kan. Jadi era gelap Barat itu Barat telah keluar daripada era gelap itu. Tamadun Islam pula jatuh kan, patut sebenarnya, dan Barat membina satu tamadun panggil zaman moden kan. Zaman moden. Jadi Barat bina tamadun dia sendiri berdasarkan kepada pengalaman dia sendiri. Jadi pada abad ke-16 atau ke-15 kan, lahirlah tamadun Barat yang membentuk kerangka ilmu dia sendiri, juga melahirkan ramai tokoh-tokoh penting menyumbang kepada dunia. Tapi ada masalah. Nanti kita akan bincang lanjut selepas ni lah. Jadi kalau kita tengok sejarah bagaimana lahirnya tamadun Barat ni, bila sebut tadi zaman gelap kan. Pada zaman gelap ini, Barat dikuasai oleh gereja. Dikuasai oleh ajaran agama Kristian dan padri pada waktu itu. Jadi mereka merasakan bahawa mereka berada pada zaman mundur tu disebabkan oleh kongkongan agama, kongkongan gereja, kongkongan padri. Jadi orang-orang Barat ni mengambil jalan untuk membebaskan diri daripada kongkongan tersebut. Membebaskan diri daripada agama, membebaskan diri daripada tradisi. Maka dia bentuk satu tamadun berdasarkan kepada pengalaman itu. Maka terbentuklah tamadun Barat yang melahirkan ramai juga tokoh. Kalau kita nak tengok sedikit. Itulah antaranya kan. Daripada abad ke-17, ke-16, 18, 19 kan. Jadi rata-rata tokoh ni dia datang dengan satu idea yang baru pada zaman moden ni kan. Kalau Bertrand Russell tulis tentang sejarah falsafah Barat kan, dia tulis zaman moden ni ditandai dengan bila mana orang-orang Barat, pemikir Barat ini dua karakteristik lah pemikir Barat zaman moden ni. Yang pertama, mereka menentang pemikiran skolastik Kristian dan juga menentang kekuasaan yang ada pada church ataupun padri, meninggalkan tradisi itu. Yang kedua, memperkasakan aspek yang ada pada manusia, iaitu aspek akal dia dan juga pengalaman ataupun deria. Jadi sebab itu lahirlah pelbagai aliran pemikiran yang datang daripada aspek manusia, sama ada akal dia ataupun pengalaman dia kan, sampailah. Ini Bertrand Russell ni kan, seorang penulis sejarah falsafah Barat and history of modern philosophy, history of Western philosophy kan. Okay. Jadi tu tamadun, sejarah tamadun kan. Jadi ini contemporary kan. Kita tengoklah siapa yang kontrol zaman sekarang kan.
Dan penerusan idea-idea ilmu dan tamadun barat tu boleh kita anggap masih lagi diterima pakai lah dalam kehidupan kita hari ini kan. Sama ada dalam bentuk yang terkawal ataupun bentuk yang keterlaluan lah, maknanya tak terkawal lagi. Jadi apa yang kita nak sebut kat sini maknanya apa yang berlaku pada era ni lah, bagaimana pemindahan ilmu tamadun zaman moden ni sampai ke hari ni kan. Jadi ini saya petik sikit lah daripada tulisan Al-Atas disebut, desakan daripada perasaan inginkan kebebasan masyarakat barat menyebabkan agama Kristian terbentuk melalui proses perubahan. Daripada perasaan inginkan kebebasan, maka ajaran Kristian itu telah diubah, disesuaikan dengan apa yang mereka perlulah. Jadi proses-proses perubahan ini sehinggalah lahirlah ideologi sekularisme kan. Sekularisme iaitu pemindahan pengasingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu disebut sekularisme. Akhir di situ. Sebab apa? Sebab mereka rasa bahawa Kristian ajaran ataupun pengamalan Kristian itu duduk dalam gereja je, tak boleh berada di luar ni. Kalau dia main dekat luar, jadi masyarakat akan jadi mundur. Kemudian, oleh yang demikian, Kristian adalah agama buatan. Manusia hasil daripada pengalaman sejarah. Maknanya, Kristian ada masalah. Isu tentang, sebutlah, tradisi Yahudi dan Kristian terbentuk daripada pengalaman sejarah dan dia adalah ciptaan. Jadi, ilmu yang ada bukanlah ilmu yang sejati. Ilmu yang ada pada masyarakat moden ini, sudah diserapi oleh watak dan peribadi kebudayaan barat. Maknanya kalau kita ambil daripada ilmu-ilmu barat, jadi ilmu tu dia tak kosong, dia tak neutral. Terutama dalam bidang social science kan. Terbentuk contoh ilmu sosiologi, psikologi, yang kita ambil textbook dia datang daripada penulisan barat kan. Jadi ilmu tu dia tak neutral. Dia telah dimasukkan dengan elemen-elemen sejarah, pengalaman, kebudayaan barat. Oleh watak-watak kepribadi kebudayaan barat dipenuhi semangatnya dan disesuaikan dengan tujuannya. Semangat barat tu ada dalam tu dan ilmu konten ilmu tu sesuai dengan apa yang dia nak capai, iaitu untuk maju dan membebaskan dia daripada agama. Jadi kalau kita menggunakan ilmu-ilmu tersebut tanpa sebarang tapisan, guna secara total, jadi apa yang kita dapat adalah benda yang sama jugalah. Maknanya kita akan cenderung untuk mengkritik tradisi Islam, mengkritik agama, mengkritik institusi agama dengan tujuan untuk apa? Untuk kita bebas, untuk kita free. Dan kita menganggap bahawa agama dan tradisi ini adalah menyebabkan kita terkongkong. Jadi itulah yang digunakan oleh contohnya hujah-hujah Islam, Muslim liberal pada hari ini dengan menggunakan konteks yang sama di barat untuk apply pada orang Islam pada hari ini yang pada pandangan mereka juga terkebelakang disebabkan oleh tradisi agama. Baik. Jadi itulah yang pembentukan kebudayaan barat ni kalau dilihat, dia ada macam-macam kan. Jadi dia ada datang daripada falsafah Yunani, falsafah Romawi, bentuk kebudayaan tersebut, lahirlah dualism, secularism, humanism, kemudian dia berdasarkan kepada pengalaman tragik mereka, kenaan dengan agama zaman gelap, bebas membentuk. Jadi itulah yang membentuk kebudayaan barat dan apa yang lahir ilmu-ilmu daripada situ adalah ilmu yang tidak neutral, not value free tetapi value laden. Maknanya ada konten dia, ada ideologi, ada semangat di dalam tu yang dia masukkan untuk kita faham. Jadi itulah sedikit sebanyak kenaan dengan sejarah kebudayaan ilmu, bagaimana ilmu yang ada pada hari ini dan tamadun. Jadi kalau kita sebut tentang membina tamadun kan, kalau kita nak bina satu tamadun Islam, kita boleh tengoklah maknanya tamadun-tamadun ni. Perkembangan ilmu tu mesti berlaku. Dan daripada perkembangan ilmu tu datangnya tokoh-tokoh penting ni. Jadi kita kena optimis lah kan. Maknanya kita mesti bersama-sama dalam usaha untuk membina sebuah tamadun ni, sama-sama kita mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu. Contoh kaedahnya macam ni lah, maknanya buat summer camp, golongan muda didedahkan dengan idea-idea pemikiran supaya kita dapat membina satu generasi yang faham tentang apa itu ilmu dan bagaimana untuk membina kebudayaan ilmu. Baik. Seterusnya,
kita lihat sikit tentang epistemologi ya, sikitlah epistemologi. Walaupun di sebenarnya berkait dengan definisi ilmu tadi, kita lihatlah sedikit supaya kita faham tentang ilmu. Jadi apa yang berlaku di barat tadi, di zaman moden tu, maknanya ilmu yang terbentuk pada zaman moden yang dan tak keterlaluan lah bila saya sebut bahawa ilmu tu juga membentuk apa yang berlaku dalam kehidupan kita pada masa inilah. Jadi dua aliran epistemologi humanistik. Epistemologi ni kajian tentang ilmu. Kan? Macam ilmu yang benar tu apa? Sumber ilmu yang benar tu apa? Jadi dua aliran epistemologi, maknanya kefahaman tentang ilmu tu berbentuk sekular di barat tu ada dua. Satu rationalism, yang kedua empiricism. Rationalism percaya bahawa ilmu itu, sumber ilmu hanyalah akal manusia. Manusia dapat mengetahui dengan akal dia, dengan berfikir. Satu aliran yang lain disebut empiricism. Empiricism ni kumpulan yang yakin bahawa ilmu tu tak datang daripada akal, tapi datang daripada panca indera mereka, pengalaman mereka. Ini kumpulan saintis. Positivism, pragmatism datang dalam empiricism ni. Jadi dua aliran ni, kalau kira dia bertentangan, tetapi dia dua-dua sama je. Bersifat humanistik. Daripada barat dan dia sekular. Jadi empiricism ni dia berevolusi kan daripada start John Locke, David Hume, Berkeley, kemudian dia bergerak membentuk positivism, pragmatism. Tapi kerangka-kerangka ni semua bersifat saintifik lah. Maknanya ilmu yang benar, ilmu itu datang daripada pengalaman manusia. Ilmu dibuktikan melalui eksperimen. Ilmu adalah sesuatu yang boleh dicerap oleh panca indera. Luar daripada kapasiti itu bukan ilmu. Itu empiricism kan. Hari ini pun begitu kan, kalau kita belajar sains kan, kalau kita pergi sekolah, subjek dulu, zaman saya, sekarang saya tak pasti ya, sebab saya pun dah tua juga kan. Zaman dulu kita belajar sains, sebut sains modern. Modern science. Dalam sains moden ni, kalau kita nak buktikan sesuatu, dia mesti pergi makmal lah kan. Kita ada uji kaji, buku lab tebal besar tu tulis laporan kan. Apa yang kita laporkan? Kita hanya melaporkan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa dalam lab tu kan. Contoh uji kaji yang saya ingat sampai sekarang adalah ujian memasukkan kayu uji berbara ke dalam gas hidrogen. Masuk dalam tu, bunyi pop. Kita nak lapor apa? Kita lapor tu lah. Bila masuk kayu api berbara ke dalam gas hidrogen, dia berbunyi pop. Kita tulis bunyi tu bunyi pop. Seperti mana yang kita dengar. Itu ilmu. Berdasarkan kepada kerangka empiricism ataupun saintifik. Jadi inilah evolusi empiricism. Dan rationalism pun bergerak macam tu juga kan. Sebab rasionalisme ni datang pada akal. Jadi kalau daripada akal ni, dia kata kalau kita nak dapatkan ilmu tu, dia bermula dengan ragu. Ragu kan. Ragu maksudnya kita tak tahu benda tu betul ke salah. Kita tak meletakkan penghakiman kita lagi. Jadi bila kita tak letak, kita tak tahu betul salah, maka kita kaji kan. Itu ragu. Jadi rationalism, datanglah skepticism. Skeptical sentiasa rasa tak percaya kan. Sentiasa skeptical. Ini yang orientalism ajar kita untuk agama kan. Jadi orang yang belajar di barat, belajar orientalism, dia akan rasa macam bila datangnya syubhat kan, keraguan datang kepada orang Islam. Betul ke contohnya hadis itu datang daripada Nabi? Ataupun dia adalah karangan daripada periwayat hadis saja kan? Kenapa kita nak kena ambil hadis sebagai sumber berautoriti dalam Islam sedangkan kita ada Quran? Cukuplah Quran. Jadi ragu kan, jadi ragu. Skeptical kepada agama kan. Macam tafsiran Quran oleh sisters Islam kan kata kenapa kenapa lelaki dapat banyak kalau harta pewarisan faraid itu berbanding dengan perempuan? Macam gitulah kan. Anak lelaki dapat banyak. Sebab apa dia kata? Sebab ahli tafsir ni semua lelaki. Tak ada mufassirun perempuan. Semua lelaki tafsir Ibnu Katsir lah, Hamka pun tafsir, Nusantara pun lelaki, semua pentafsir lelaki. Jadi penulisan tafsir itu cenderung bias kepada lelaki. Jadi ragu gitu kan. Skeptical. Jadi itu yang datang skeptical kepada agama. Dia datang nihilism. Nihilism tu dah tak ada nilai lah. Semua betul, semua salah, ikut suka apa nak buat. Jadi kita ni pilih sendiri apa yang kita nak buat. Jadi daripada epistemologi, sama ada rationalism ataupun empiricism, kedua-duanya membentuk kecelaruan yang tidak pernah selesai. Tidak pernah berakhir. Sampai ke hari ini orang sentiasa bercanggah, bersih pandangan. Jadi sebab tu dia orang barat dia berpandangan kita mesti menghormati apa saja pilihan dan penetapan yang dipilih oleh individu. Individualism pula betul-betul. Jadi ism tu sangat
banyak di barat. Jadi orang Islam sepatutnya tidak menghadapi masalah itu. Sebab kita ada satu panduan, satu nilai mutlak yang mana kita letak. Kita ada kepelbagaian, tetapi kita ada satu pengakhiran titik di mana kita bertemu di situ. Tapi orang barat ni dia pergi besar mencapah, tak tahu ke mana titik temunya. Jadi kita tengok epistemologi Islam. Jadi kalau dalam epistemologi Islam, maknanya dalam Islam ni simple je. Maknanya kita bukan against totally dengan apa yang disebut sebagai rationalism dan empiricism. Kita terima kan. Sebab tu Quran sebut afala yaqilun kan, afala yatadabbarun, afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tengok kepada unta macam mana diciptakan, tengok alam. Tengok tu kan bersifat empirical dan kita melihat. Sebab tu dalam epistemologi Islam, panca indera itu diiktiraf sebagai sumber ilmu. Tapi kedudukan dia kat situ lah, dekat bawah. Dia ada atas lagi tu. Kat bawah. Dan panca indera manusia ni juga adalah alat yang pertama yang menjadikan manusia tahu kan. Manusia tahu. Contoh kan kalau bayi lahir kan, bila bayi tu lahir, akal dia tak berfungsi kan. Bayi kan tak berfungsi dengan baik lagi, dia terus berkembang kan. Jadi alat dia untuk mengetahui adalah bahkan mata dia pun tak melihat lagi, dia hanya reflect pada cahaya je. Telinga pun sama, sebab tu doktor kadang test ketik jari kat bayi baru lahir kan. Tapi dia yang aktif tu adalah sentuhan kan. Jadi sebab tu bila bayi lahir, terus ibu tu pegang kan, terus susukan. Jadi daripada sentuhan tu maka baby tu recognize ini ibu dia, ini mak dia kan. Kadang-kadang baby yang strong attachment dengan mak ayah ni, waktu kecil lagi, walau 6 bulan, 4 bulan pun dia tak nak pergi dengan orang lain. Padahal tak kenal lagi, tapi melalui sentuhan tu dia tahu, itu bukan mak dia. Itu panca indera. Kemudian, akal kan. Kalau kita cerita baby tadi, bila dia besar sampai satu tahap, memayis kan. Sebelum memayis tu, kalau umur 4 tahun, 3 tahun, kadang-kadang najis dia pun dia main lagi kan. Sebab apa? Dia tak memayis lagi, dia tak berakal lagi kan. Jadi sampai tahap memayis dalam Islam membezakan baik dengan buruk kan. Jadi kita tak, maknanya kebolehan manusia menggunakan akal dia untuk membezakan baik buruk tu sumber ilmu, diiktiraf. Tapi kedudukan itulah bawah. Maknanya dia bukan semua, Masalah epistemologi barat tu dia generalisasi. Maknanya semua ilmu datang daripada akal. Semua ilmu datang pada panca indera kalau empiricism. Tapi Islam tidak, dia letak hierarki. Kemudian dalam Islam ada intuisi, ada ilham, kan? Ilham orang yang soleh kan, dianggap sebagai sumber ilmu kan. Kemudian yang paling tinggi of course wahyu. Wahyu tu apa dia? Quran dengan hadis yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan kenabian, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab tu kalau di UIA dulu kos dia kan seperti mana disebut oleh pengurusi tadi kan, ambil ilmu wahyu kan. Saya ambil ilmu wahyu lah dulu kan. Ilmu wahyu dan warisan Islam. Maknanya pengajian Islam tu matlamat dia tu kan. Memelihara wahyu tu, mengakui bahawa wahyu adalah sumber ilmu dan juga memelihara warisan Islam tu. Dia bercanggah dengan barat. Barat nak keluar daripada kitab Injil ke Bible dia itulah. Dan pada masa yang bebas daripada warisan dan tradisi Christianity tu. Tapi Islam tidak. Kita pelihara, kita jaga dia kan. Tapi dulu selingan lah ni. Selingan takut bosan. Dulu kawan-kawan melawak lah juga kan. Kawan-kawan daripada kos lain lah. Bila kita ambil ilmu wahyu ni, saya dengan kawan-kawan saya, dia kata, geng-geng ilmu wahyu ni bila graduate nanti jadi apa kan? Kalau kami kos macam pengurusi tadi MC dia engineering kan. Bila engineering keluar jadi engineer lah kan. Dia ambil ekonomi keluar jadi accountant. Ilmu wahyu keluar jadi apa? Kawan seorang lagi tu melawak lah. Kalau keluar nanti habis belajar jadi nabi lah kot dia lah. Ilmu wahyu kan jadi nabi. Itu melawak bukan betul lah. Tak boleh jadi nabi. Maknanya kita belajar tentang pengajian Islam. Okay? Jadi ini kerangkanya kan. Jadi itu yang disebut atas tadi berkenaan dengan ilmu tu dia ada akli ada nakli kan. Dalam Islam dua-dua tu diiktiraf. Ada yang kata pengharmonian, ada yang kata tak tepat pengharmonian. Pengharmonian ni dia macam bergerak seiring kan.
Tapi sebenarnya konteks yang sebenar kita kena faham bahawa semua ilmu yang berada di bawah tu dia mesti submit kan, dia mesti give full submission, mesti taat, dia mesti tunduk, memberi ketundukan kepada yang paling atas lah, iaitu wahyu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil sikit apa yang disebut oleh Al-Ghazali dalam Mizanul Amal. Dia disebut segala keraguan itulah yang akan dapat menyampaikan kepada kebenaran. Barang siapa yang tidak mempunyai keraguan maka ia tidak berfikir. Barang siapa yang tidak berfikir maka ia tidak akan waspada. Dan barang siapa yang tidak berwaspada maka ia tetap buta dan tersesat. Apa yang ini panjang lagi huraian dia. Cuma yang nak disebut kat sini bahawa berfikir tu maknanya satu suruhan kan, satu suruhan. Maknanya bukan tak boleh fikir. Maknanya Islam mengiktiraf apa yang ada daripada manusia daripada akal dia kan. Kalau di barat dalam tokoh rasionalis antara penting disebut nama dia René Descartes kan. René Descartes sebut ni terkenal lah dia punya phrase dia, perasa dia sebut cogito ergo sum. I think therefore I am kan. Sebenarnya awal lagi Al-Ghazali dah sebut dah tu kan. Siapa yang tak berfikir, siapa yang tidak ragu, dia tidak berfikir. Kan? Siapa tak fikir, dia tak jumpa kebenaran, dia tak berwaspada. Dah ada kat sini dah. Itu ada yang sebut bahawa apa yang diperolehi dalam pembentukan tamadun ataupun ilmu barat itu juga mengambil beberapa aspek daripada tokoh-tokoh Islam. Gitu. Baik, kita tamat pada epistemologi itu. Ada masa lagi kan? Ada 15 minit lagi, sikit lagi. Okey, kita pergi pada kebudayaan ilmu dan tamadun Islam. Ini penting untuk kita faham. Saya cuba pergi cepat sikit kan, takut ada sesi soal jawab. Okey, jadi kebudayaan ilmu dan tamadun Islam ni dia mesti berlandaskan kepada ilmu, dan ilmu seperti mana kita dah faham epistemologi Islam tadi kan. Jadi ilmu tu mesti datang daripada wahyu tu daripada Quran dan hadis, bukan Quran saja. Quran dan hadis. Dan juga tambahan lagi tradisi intelektual Islam, kan penulisan tokoh-tokoh ulama, tulisan para mufassir, ahli mazhab, ahli fiqh dan lain-lain tu. Ini membentuk pandangan hidup Islam. Bukan Quran dan hadis saja. Tradisi intelektual cendekiawan Islam pun jadi sumber kepada pegangan hidup, pandangan hidup, worldview Islam. Ini disebut ilmu. Kemudian reality ya. Jadi dia mesti berdasarkan kepada realiti, dan dalam Islam realiti yang membentuk kehidupan masyarakat ni, yang membentuk keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial, politik, budaya tu dia adalah aspek metafizik dan fizik. Dia bukan fizikal saja kan. Jadi maknanya kita mengakui kepentingan kedua-dua aspek tersebut. Barulah dia seimbang maknanya. Kemudian pandangan hidup kita orang Islam ni dia mempercayai bahawa ada dunia akhirat dan juga dunia yang kita hidup ni. Namun yang demikian akhirat tu adalah yang final, yang akhir kan. Kemudian dia berdasarkan kepada prinsip tauhid, tidak ada dikotomism. Dikotomism maknanya sekularisme, pemisahan antara dua. Semuanya bersifat unification, kesatuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kena berjap. Kita nak pergi pada kesimpulan dah. Okey, kesimpulan. Kesimpulan akhir kita nak sebut ringkas je, cepat-cepat ilmu moden kan, ilmu sekarang, contemporary, mungkin boleh kita lihat bahawa dia bermasalah sebab apa dia datang daripada barat. Kebudayaan, tradisi, tamadun barat. Jadi dia bercanggah dengan Islam, apa kita kena buat? Tak bercanggah dengan Islam. Jadi kita kena kembalikan budaya ilmu tu dalam kehidupan kita. Budaya ilmu. Sebab itu kepunyaan kita dulu dan dihilang. Tapi perlahan-lahan akan kembali insya-Allah. Saya optimis tentang tu kan. Dan setiap ahli masyarakat lah, maknanya untuk mengembalikan kebudayaan ilmu, setiap ahli masyarakat kena terlibat dengan ilmu tanpa mengira siapa kita lah. Kemudian menguasai kebanyakan cabang ilmu yang ada pada hari ini, terutama sekarang ni yang menguasai aspek teknologi penting. Teknologi. Kemudian melaksanakan islamisasi ilmu, meletakkan ilmu pada tempatnya dan berasaskan kepada konsep tauhid. Dan inilah kita faham kesepaduan antara akal dan nas serta kepentingan adab. Dan terima kasih. So itu tamadun tadi. Saya petik last sekali datang daripada Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad.
Qul ayyuhal walad khulasatul ilm an ta'lamu al-ibadah wa ta'ah, kan. Jadi ilmu tu kesimpulan dia untuk kita memahami sifat keabdian kita, kan, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang Tuhan sebut. Apa Allah firman, Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk kita beribadah kepada Allah. Makin berilmu kita, makin kita jadi orang yang lebih baik. Wallahu alam. Setakat itu saja pembentangan ringkas. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf mungkin ada banyak kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Saudara Syazwan. Atas pembentangan tadi. Saya ingat itu satu benda yang penting lah untuk connect antara budaya ilmu dan juga ketamadunan. Bagaimana ketamadunan yang kita warisi sekarang ni, kita ada legacy yang besar sejak pada zaman Islam, pada zaman Abbasiyah, zaman di Andalusia, kemudian ke zaman Turki Uthmaniyah, kemudian ianya kita kata dikorak lah oleh westernization, secularization, seperti mana yang beberapa ism yang Dr. Kamal sebut tadi lah, yang menyebabkan kita perlu refine balik, orang kata Islamization balik, ataupun sekarang yang orang sebut integrate antara dunia ilmu nakli dan ilmu akli itu sendiri. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Kamal. Saya buka kepada peserta untuk bertanyakan soalan ataupun respon. Silakan. Mana-mana ni boleh unmute. Buka video lah, kalau nak tanya buka video juga supaya boleh tampak muka. Assalamualaikum Dr. Kamal. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Daud Askar, perwakilan pelajar kuis. Sebelum saya tanya soalan, boleh tak Dr. Kamal buka balik slide yang kebudayaan ilmu dan tamadun Islam tu, sebab saya ada terlepas poin kat situ. Sekejap. Minta maaf ya Doktor. Tak ada masalah. Boleh. Kebudayaan ilmu dan tamadun Ya, betul. Betul nampak? Boleh nampak kan? Yang last kali tadi tauhid dia. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Jadi saya teruskan soalan saya Doktor. Baik. Jadi kita tahu Kristian adalah agama yang lebih awal terbentuk lah berbanding agama Islam. Tapi ada yang dinyatakan dalam slide Doktor sebentar tadi bahawa agama Kristian adalah agama buatan manusia. Manusia hasil daripada pengalaman sejarah mereka lah. Jadi soalan saya Doktor, apakah pengaruh agama Kristian pada masa ini itu adalah daripada pengaruh budaya barat atau tamadun barat, ataupun dia masih kekal sama keasliannya berdasarkan fahaman dari zaman awal terbentuknya agama Kristian itu? Terima kasih. Ya, sama-sama Doktor. Daud Askar Ya, betul. Daripada fakulti mana kalau kat kuis ni? Saya Fakulti Sains Teknologi Maklumat. Semester ke? Semester kedua. Oh, baru lagi semester kedua Sekarang belajar online lah Baru belajar online, betul. Okey. Soalan yang baik dan yang susah nak dijawab lah. Jadi apa yang kita nak sebut di sini tentang ajaran Kristian ni kan, kalau kita nak tengok kajian sejarah Kristian ni pun saya tak cukup maklumat lah, terus terang dia bagi tahu kan. Tapi berdasarkan kepada teks-teks tentang sejarah kebudayaan barat tu, maknanya pembentukan ajaran Kristian itu dia sedikit sebanyak dipengaruhi oleh apa yang pernah berlaku pada zaman moden tu kan. Maknanya bila mana berlaku pergeseran yang kuat antara tokoh-tokoh pemikir falsafah, pengembangan ilmu dengan institusi gereja dan ajaran Kristian, maka ajaran Kristian itu sebelum tu pun telah diubah kan. Tapi pengubahan tu terus berlaku. Dan akhirnya bila berlaku secularism, macam tokoh-tokoh barat ni dia mempromosikan secularism, jadi akhirnya Kristian tu dah hilang wadah asal dia untuk membina masyarakat, membentuk masyarakat. Sebab peranan dia dibatasi di gereja sahaja. Jadi itulah maknanya dari segi keaslian, apatah lagi kitab Bible tu sendiri pun tidak asli kan. Dibuat oleh tangan-tangan tafsir kepada kitab asal. Jadi maknanya originality Christianity itu sendiri sudah tidak
asli lagi. Dan kalau kita nak tengok pengaruh tentang ajaran Kristian pada hari ini, kalau kita nak tengok sebenarnya pengaruh ajaran Kristian ni kalau dalam alam Melayu ni dia tak kuat sangat. Kan? Tak sekuat pengaruh ideologi mereka kan, kalau kita bandingkan. Maknanya ideologi yang datang dari Barat tu lebih banyak mempengaruhi golongan belia-belia Islam berbanding ajaran Kristian. Tanpalah saya menafikan bahawa gerakan Kristianisasi di Malaysia ni juga berlaku, terutama sekali di sebelah Malaysia Timur. Wallahualam. Assalamualaikum. Harap menjawab. Banyak doktor. Okay, terima kasih Daud. Ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Sila Auni, sila. Silakan. Tanpa ilmu tamadun tanpa ilmu tak dapat wujudkan satu tamadun. Jadi maksudnya ilmu tu boleh dapat memicu tamadun yang terbaik. Dah. Tadi apa yang nak Maknanya tak dengar ni? Auni? Sekejap ilmu menyebabkan suatu tamadun tu wujud. Jadi macam mana kita nak contoh orang terdahulu menggunakan ilmu tu untuk bina satu tamadun. Oh, okey. Terima kasih pada saudari Auni ya, soalan yang baik jugalah kan. Maknanya mempunyai kesedaran kan mengikuti perbahasan yang kita bincangkan tadi. Jadi kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah seperti saya sebut tadilah, maknanya setiap pengembangan tamadun itu, maka di dalamnya ada berlaku pengembangan ilmu kan. Sama ada ilmu dulu atau tamadun dulu itu fleksibel lah, tapi biasanya mungkin dia lebih kita kata seiring lah. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni kan, untuk kita membina sebuah tamadun tu, maknanya seperti mana yang kita bincang lah, maknanya kita kena faham ilmu tu dulu, kita bentuk ilmu kita tu, maka daripada ilmu tu kita kembangkan kepada pelbagai cabang fardu kifayah manusia ni. Kan? Fardu kifayah. Contohnya kita ada orang yang boleh menguasai teknologi kini, ada orang yang boleh menguasai sukan, sains sukan, ada orang yang boleh menguasai falsafah pemikiran, ada orang Islam boleh menguasai ekonomi. Maka daripada situ, maka kita dapatlah membentuk satu budaya ilmu, dan daripada situlah maka kita boleh membentuk sebuah tamadun yang berkembang, yang boleh kontrol apa yang lain. Sebab bila kalau kita kata tamadun tadi kan, maknanya bila kita kata tamadun Islam pada waktu tu, maknanya dia jadi pusat kepada percambahan dan pengembangan ilmu. Dan orang-orang Barat banyak datang ke Spanyol, dekat Andalusia, ke Cordoba untuk belajar ilmu daripada tokoh Islam. Kan? Kalau kita pergi pada zaman moden contohnya hari ini, maknanya orang banyak pergi ke barat lah, ke sebelah barat. Kita anggap barat tu mempunyai ilmu. Prestis ilmu tu ada kat sana kan. Kalau zaman dulu sebut macam An-Nizamiyah tu, Institut Pengajian Universiti pada abad pertengahan tamadun Islam tu, dia macam Oxford lah kalau zaman sekarang ni. Orang nak pergi Oxford kan. Gitulah lebih kurang. Jadi sebab tu kita penting untuk kita memperkasakan sudut ilmu tu untuk kita membina satu ketamadunan. Wallahualam. Assalamualaikum. Harap menjawab. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan, ada soalan lain? Saya Bang Syazwan. Ya, sila Hilman. Oke. Buka. Terima kasih atas kesempatannya. Tak boleh buka kamera sinyal, Bang. Perkenalkan dokter, saya Hilman Suryadi dari IPB University Bogor, Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika tarikh antara peradaban atau tamadun Barat, Yunani dan Islam itu terjadi gap sekitar beberapa abad seperti itu. Nah, pada abad atau tarikh tersebut itu tamadun apa nih yang maju dan mengisi peradaban tersebut, yang menonjol seperti itu? Terima kasih dokter. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hilman soalan
pun bagus juga kan. Dan saya sebenarnya tak nak jawab soalan tu kan. Maknanya memang ada sedikit gap kan, bukan sedikit, tempoh yang agak panjang di situ kan, apa yang berlaku pada waktu itu. Tapi kalau kita nak lihat sikit kan, maknanya tamadun Yunani ni bukan dia mati teruslah pada abad 2 abad sebelum Masihi itu. Maknanya dia masih lagi pengembangan secara kecil-kecil lah, maknanya perkembangan tamadun Yunani itu. Dan gap antara tamadun Islam dan tamadun Yunani itu saya kurang pasti. Cuma apa yang pastinya, kalau ada pun tamadun yang sukses lah, yang berkembang pada waktu itu, tamadun tu mungkin kurang dominan sebab tamadun yang kuat ataupun pemikiran yang kuat memberi influence, pengaruh kepada tamadun Islam ini adalah tamadun Yunani. Sebab itu kelahiran tokoh-tokoh falsafah seperti yang awal seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, pemikiran-pemikiran, penulisan-penulisan tokoh ini banyak dipengaruhi oleh penulisan tokoh-tokoh Yunani, bahkan mendapat kritikan selepas itu oleh Al-Ghazali. Jadi mungkin kurang menjawablah, tapi saya harap boleh bantulah. Maknanya kenapa kita tak fokus kepada, mungkin kalau ada tamadun yang lahir pada waktu itu kita hanya fokus kepada Yunani, sebab yang banyak membentuk pemikiran falsafah abad pertengahan pada Islam itu adalah daripada pemikiran Yunani. Wallahu alam. Terima kasih Saudara Hilman. Alright. Thank you Dokter atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Salam. Okey, saya Yamin dari kuis. Saya ada satu soalan. Adakah zaman Renaissance berkait dengan kegemilangan ilmu dalam tamadun Islam? Terima kasih Saudara Yamin. Renaissance, kalau yang kita faham Renaissance ni dia Renaissance yang berlaku di barat lah. Maknanya sebelum bila Enlightenment, Renaissance dan semangat-semangat yang baru yang lahir di barat untuk membentuk satu tamadun baru moden. Renaissance inilah ataupun Enlightenment inilah bagaimana proses perlahan-lahan bagaimana barat keluar daripada zaman gelap yang berlaku pada abad pertengahan. Jadi tujuan Renaissance Enlightenment adalah untuk membebaskan masyarakat barat daripada kegelapan ataupun kemunduran itu dengan cara membebaskan daripada tradisi kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh ajaran agama lah gitu. Jadi itu Renaissance yang saya faham lah. Kemungkinan, tapi istilah Renaissance tu dia boleh digunakan juga dalam pembentukan tamadun lain. Ada sebut Renaissance Islam pun ada. Tapi kalau kita sebut Renaissance dia, kalau kita tengok pada kamus Wikipedia ke apa, Renaissance ni lebih merujuk kepada satu fenomena yang berlaku di barat untuk mengeluarkan dia daripada kemunduran zaman gelap. Wallahu a'lam. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Yamin jabatan apa? Fakulti mana? Bahasa Arab Doktor. Bahasa Arab semester berapa? Semester 5. Masya Allah, semester 5. Okey. Dia ada soalan lain daripada UST lain? IIC daripada PSU ke? Ada soalan? Ada tambahan? Jadi okey, insyaAllah mungkin Dr. Kamal saya ucap terima kasih. Datuk nak tambah apa tak ada Datuk? Tak ada? Okey, Dr. Kamal mungkin ada last ni. Okey. Jadi last word daripada saya ataupun kata-kata akhir kepada tim daripada Triple IT, Syazwan, Datuk Jamil, Syahab, Tuan Syahab dan semua pelajar-pelajar lah yang ada dalam ni. Saya rasa bertuah sekali lah kerana dijemput untuk memberikan perbincangan ringkas lah berkenaan dengan tamadun ni. Saya kira apa yang saya kongsikan tu sikit sangat lah ataupun mungkin surface